Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh respon dalam chat? Boleh dengar tak suara cikgu? Okey, kita punya slide boleh nampak dengan jelas? Okey, sebelum kita mulakan kelas ni, cikgu minta tolong kehadiran tolong isi sebab ni adalah untuk rekod kamu lah di dalam kelas PDPR Okey, jadi cikgu minta tolong tu. Okey, hari ni kita masuk topik yang baru. Okey, 7.0 komposisi udara. Okey, jadi standard pembelajaran kita ada 5. Okey. Okey, 7.1.1. Okey, merancang dan merekodkan komposisi udara. Okey, 7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada carta pi. Okey, 7.1.3 mewajarkan kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan. Okey, 7.1.4 okey, menghargai dan mengagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara. Okey, 7.1.5 menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada oksigen atau kitar karbon. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai. Okey, jadi cikgu minta tolong setiap kali dalam PDPR atau kita punya PDPR dan juga PDPC, okey, kamu sepatutnya kena kuasai semua standard pembelajaran ni. Okey, jelas ni? Jadi ini akan mengecilkan skop pembelajaran kamu lah. Okey, lebih fokus lagi. Okey. Okey, komposisi udara. Okey, saya nak kamu tengok video ni dulu. Lepas tu saya nak kamu komen dalam chat. Okey, boleh dengar suara video tu? Boleh dengar? You can't see air, but you can see the space that it occupies. Each of these tiny bubbles of air bubbling through my aquarium contain millions and millions of tiny bits of air called atoms. One of the great properties of air is that it will take the shape of whatever container that it's located in there. Well, what is air? Air is one of the three common states of matter. We have solids, and we have liquids, and we have gases. How do they differ from each other? Well, solids, have a constant shape right there. So they don't change their shape. They just stay that way. They're nice and hard and solid like that. But liquids, on the other hand, you can change the shape. It will take the shape of whatever container that you pour it into. The volume of the solid is always constant. The volume of liquid is always constant. But liquids can change shape. Gas, the third state of matter, can change shape and volume. Let's take these balloons right here, and I'll show you what I mean. Let's see what I can do with them here. All right. And we'll just push them around with this sort. Your lower intestines. Well, we can have fun with that. But the thing is, you can change the shape of air, but you can also change the volume of air. And we're going to go to my vacuum pump and show you what happens here. Let's take this balloon right here. Now the balloon has a set volume of air inside of it. It's trapped because the balloon is high. I'm going to place that inside the vacuum chamber. Now what the vacuum chamber does, it's simply with this pump behind it, I will draw the air out of the chamber, and the air inside the balloon is of course trapped in there by the rubber of the balloon. But let's watch what happens when I do that. So we'll get the pump going here, and look at that. As we draw the air out, the balloon is expanding. Oh, okay, enough of that. Well, the balloon popped because the air inside tried to get out and began to expand and expand because there's nothing around the outside to hold it in shape.
So air, we can change its shape. We can also change its volume. What we're going to do is we're going to make up some air and give you an idea of what air actually consists of. It's not just any old gas. It's a special combination of gases that are very important to our lives. So I'm going to cook up a batch of air, and to do that properly, I need to be dressed for the part, so I'm going to be my chef here, get my chef hat on, and let's get ready to make some air, cook up some air. Now, air is made up of many different gases, but what we're going to use today, we're going to use beans to represent the individual atoms of gas. So our first set of beans here are going to represent the gas nitrogen, which is one of the main constituents of the atmosphere. In fact, it's the largest constituent. And our recipe is going to call for 1,000 beans total. So to make up our air, we need 780 beans. And I'm just going to transfer these right here to our container. This is our cooking container. And we have 780 beans of nitrogen. Now, nitrogen is really important to us because it helps plants to gain minerals from the soil. It's a very important gas for plant growth. Okay, now the next most common gas that's in air is the gas oxygen. Now, oxygen is a smaller quantity here, but we're represented by white beans, and we need 209 for our recipe on air. Oxygen is going to be poured in here, and this is important for a lot of things. We need it for breathing. We're all breathing in oxygen, but it's also needed for fire. The only problem is with oxygen, if you have too much of it, it's extremely reactive. It's a very reactive chemical, and things will burst into flame if you have an oxygen-rich environment. So having the nitrogen kind of balances it out and gives us the right percentage of oxygen and nitrogen together to make air safe to breathe and be around. Okay. Now let's take our next gas that we put in here, and this gas is called argon. And argon doesn't do much for us in the atmosphere, but we need 9 beans here of argon. Now, I did bring some argon with me to show you. Argon is located inside this tube right here. It's a gas tube, and the gas argon, when I turn electric current through it, you can see it glows, kind of like a neon sign. Well, you know, some of the neon signs that you see have different colors, and that's because it's not all neon. This gas here is argon, so this one gives us a kind of that bluish or purplish color right there. So that's argon. And then we need something else here. We need to have a gas that we hear a lot about these days, and this is carbon dioxide. Now, carbon dioxide is a gas that we exhale when we breathe, so that's pretty important. It's also taken in by plants, and the bulk of the material that you find in plants, all the structure, the wood or whatever, leaves, it comes from the carbon dioxide that's pulled from the air. So this is really important to us. Well, it's not a lot of the atmosphere. Only about 2/3 of a bean is carbon dioxide. Okay. By the way, carbon dioxide does have a downside to it. It's a gas that sunlight comes through, but it blocks the reflective light from the surface of the Earth going back into space. So it causes the Earth to warm up. And we hear a lot about global warming. Well, that's because of the extreme amount of carbon dioxide that's going up into the atmosphere. And we have one more. And this is just 1 2/3 beans, and this is all the other gases. So let me just tell you what these are. We got neon, krypton, sulfur dioxide, methane, hydrogen, xenon, nitrogen dioxide, carbon monoxide, ammonia, and water vapor. Whew. Okay, so there we go. And that, we put it all together, close it up here, and we got to cook it now. And this is a model of the gases that are in our atmosphere. Well, that's our air. It's a wonderful sheltering material that surrounds the Earth and keeps us alive. So long. Okey, kita dah tengok video tu tadi. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan kita punya konten, okey, jadi cikgu nak kamu komen sikit apa yang kamu faham tentang video tu. Okey, komen yang ringkas saja. Okey, cikgu bagi 2 minit daripada sekarang. Okey, saya nak kamu komen dalam chat. Okey, apa yang kamu faham? Okey, topik kita hari ini ialah komposisi udara.
Okey. Boleh komen? Saya nak semua orang komen. Saya nak pembelajaran kita ni ada 2 hala bukan 1 hala je. Okey, Aina. Okey, bagus. Yang lain? Jangan risau buat salah. Okey. Sebab kita kat sekolah kan. Kita kat sekolah kita nak betulkan benda-benda yang salah tu lah. Okey, bagi apa pendapat apa yang kamu faham selepas kamu tengok dalam video tu. Kalau cikgu tengok tadi banyak point yang kita boleh ceritakan pasal udara tadi. Okey, terutamanya kalau dalam keadaan vacuum tu maksud dia ialah maknanya tak ada udara lah. Udara tadi kalau kamu tengok tadi belon tu meletup. Okey, maknanya tekanan udara tu dah tak ada. Jadi maknanya vacuum tu dah tanpa udara dalam kata itu sebabnya belon yang ada belon yang ada udara tadi, okey, kemudian dia mengembang dan akhirnya dia meletup. Okey, itu adalah vacuum okey, bila belon tu berada di dalam vacuum. Okey. Okey, Aina je respon, yang lain. Okey, cikgu nak cepat semua orang respon. Syafura ada sini, Akid ada, siapa lagi tadi ada ni? Cikgu tengok Arifin pun ada. Okey, yang pakai tadi pemak lah ni kot, Siti Faiza. Okey, Siti Faiza ni siapa ya? Cikgu lupa lah. Siti Faiza ni siapa? Okey, Kamarul. Okey. Okey, cikgu nak respon cepat. Jangan senyap. Ada, tak ada? Okey, jadi apa yang Aina cakap tu betul lah. Okey, dalam udara tu, okey, dia banyak jenis gas. Okey, adalah gabungan daripada pelbagai jenis gas. Okey. Okey, faham ni? Setakat ni okey? Boleh faham? Itulah kata kunci yang kita nak tengok. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok tadi, sebenarnya dia ada terangkan sikit-sikit lah tentang pasal argon, dia ada cerita pasal oksigen. Okey, kenapa kandungan oksigen tu sedikit dan sebagainya. Okey, ada dalam video tu. Okey, saya faham video ni adalah dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi cikgu saja je letak dalam video bahasa Inggeris supaya kita kena tahu sebab dalam pembelajaran ni mesti ada elemen merentasi kurikulum. Jadi maknanya kamu dah belajar bahasa Inggeris, kat sini kamu boleh applykan bahasa Inggeris kamu. Okey, melalui video. Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini tadi, okey, apa yang diterangkan dalam video tu, okey, udara ialah jirim yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Okey, dan kebanyakan udara ni adalah bentuk campuran, okey, iaitu beberapa jenis gas, wap air, habuk dan mikroorganisma yang berada di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita tengok masa COVID ni, tu kita terpaksa tutup mulut kita dan hidung, saluran pernafasan kita tu dengan menggunakan mask. Sebab apa? Kita tahu dalam udara tu sendiri ada mikroorganisma lah. Okey, jadi mikroorganisma yang kalau COVID ni ialah virus. Okey, kemudian komposisi udara adalah seperti berikut. Kalau kamu tengok tadi, okey, ada yang diterangkan dalam video tu ada nitrogen. Okey, nitrogen adalah yang kandungan yang paling banyak sekali dalam udara, iaitu sebanyak 78%. Okey, kemudian oksigen 20.9%. Ni ingat tadi apa cikgu tu cakap tadi. Okey, dia kata kalau kandungan oksigen ni terlampau banyak sangat dalam udara, okey, akan mudah berlakunya kebakaran. Okey, kalau ada spark api ke, percikan api dan sebagainya, jadi mudah terbakar. Okey, amat berbahaya. Jadi makna Allah dah ciptakan kandungan tu adalah yang terbaik. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok, okey, ada gas-gas yang lain, okey, kandungannya lebih kurang 0.1, lebih besar daripada 0.17%.
Okey, kamu tengok tadi ada gas argon. Okey, argon ni biasanya digunakan dalam pada lampu dan sebagainya lah. Lampu warna-warni. Okey, dan ada juga sebenarnya bukan lampu saja, dia ada juga untuk kegunaan yang lain. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya ialah karbon dioksida. Okey, sepatutnya dia mesti ada di dalam udara lebih kurang 0.03%. Okey, agak-agaknya kalau katakanlah karbon dioksida kita ni terlampau banyak. Okey, apa yang akan jadi? Boleh respon tak Kak Cikgu? Kamu tengoklah udara pernafasan kita tu yang keluar daripada tubuh badan kita tu. Tu gas karbon dioksida. Okey, apa akan terjadi kalau katakan kandungan gas karbon dioksida ni terlampau banyak? Okey, boleh respon Kak Cikgu? Okey, cergas sikit awal pagi ni. Bayangkan, okey, kamu buat ramalan lah. Okey, kalau karbon dioksida ni terlampau banyak dalam udara kita, apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Boleh respon Kak Cikgu? Sebenarnya benda ni selalu diberitahu di dalam surat khabar, media massa, internet, okey, dan sebagainya. Okey, apa akan berlaku kalau gas karbon dioksida ni terlampau banyak? Kalau dicerita pasal pokok balak, okey, jadi pencemaran udara akan berlaku. Jadi kalau kita tengok gas karbon dioksida ni adalah ialah antara gas yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, jelas atau tidak ni? Okey, gas karbon dioksida ni, okey, dia boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, panas dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh-contoh lah. Okey, kita tengok yang seterusnya, kenapa udara merupakan campuran. Okey, kalau kita tengok daripada segi fakta, pembentukan udara tidak melibatkan proses kimia. Okey, dia bukannya macam dalam bentuk sebatian, terikat dengan ikatan kimia antara satu sama lain. Okey, kemudian kandungan komponen-komponen dalam udara tidak tetap. Okey, tadi kita dah tengoklah komponen dalam udara tadi. Okey, yang mana yang paling banyak tadi? Dalam carta pi tadi, yang mana yang paling banyak? Gas mana yang paling banyak? Boleh respon Kak Cikgu? Okey. Okey, kenapa gas nitrogen ni lebih banyak? Okey, ada yang diceritakan dalam video tu tadi. Kenapa gas nitrogen ni lebih banyak berbanding dengan gas oksigen? Apa fungsi nitrogen ni sebenarnya? Okey, jadi kalau kamu ingat sini, nitrogen ni adalah penting bagi proses kitar nitrogen. Kitar nitrogen ni ialah satu proses di mana pembentukan nitrat yang banyak nitrogen. Jadi melalui proses kitar nitrogen ni, dia akan membentuk nitrat, dan nitrat inilah yang akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Dan akhirnya dia akan membentuk sendiri nitrogen tu. Dia juga terlibat dalam proses pengambilan baja dan sebagainya lah untuk tumbuh-saran dan sebagainya. Itu adalah fungsi nitrogen. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok komponen-komponen dalam udara dapat diasingkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Bila cikgu sebut kaedah fizikal ni, kaedah apa sebenarnya? Kaedah apa agaknya? Kalau kaedah fizikal. Apa contoh? Kita dah belajar itu pengasingan kan? Pengasingan dalam campuran, pengasingan dalam sebatian. Kalau kaedah fizikal ni, kaedah apa tu sebenarnya? Kaedah yang agak mudah untuk dibuat kan? Kaedah macam contoh dia apa itu?
campuran pasir dengan klip besi kan, klip kertas. Okey, yang klip besi yang dijadikan sebagai klip kertas. Okey, jadi itu adalah menggunakan kaedah fizikal. Okey, lagi apa tu? Okey, pasir, lumpur, okey. Okey, jadi kita nak asingkan air dengan lumpur. Tu benda-benda yang mudah untuk diasingkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Jangan lupa Okey, jadi sepanjang minggu ni, okey, bulan ni sampailah kalau diizinkan sampai Oktober nanti, okey, cikgu akan mulakan buat pentaksiran, okey, pentaksiran untuk kamu Okey, jadi tolong alert, okey, sentiasa tengok dalam kamu punya grup WhatsApp. Okey. Okey, kemudian sifat fizik dan sifat kimia udara adalah sama dengan sifat fizik dan sifat kimia komponen-komponen dalam udara. Okey, jadi kalau katakan sifat fizik bagi oksigen, apa sifat-sifat dia? Okey, dia adalah berlainan bagi sifat nitrogen. Okey, daripada segi kimia dan sebagainya. Okey, jadi mana gas tu sendiri dia mempunyai sifat fizik dan sifat kimianya tersendiri. Jadi dia adalah berlainan antara satu sama lain dan tidak sama. Okey, itu adalah fakta-fakta yang penting yang kamu kena faham. Okey, eksperimen peratusan oksigen dalam udara. Okey, agak sedih bila kita nak buat eksperimen oksigen ni terpaksa kita terangkan sahaja. Sepatutnya kita kena buat eksperimen ni di dalam makmal. Okey, jadi kalau kita tengok aktiviti untuk menentukan peratusan oksigen dalam udara, okey, apa yang kita perlukan? Bahan dan radas. Okey, sebenarnya bahan dan radas ni sepatutnya kita kena asingkan lah kalau kita buat laporan. Bahan, apa dia? Radas, apa dia? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini ialah gelang getah, lilin, mancis, air, plastisin, balang gas, alas balang gas, takung udara. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, kat gambar rajah ni tak berapa jelas, kalau kamu tengok kat sini, sebenarnya sini ada air. Ada air kemudian kalau kita tengok kat sini ada ruang kosong. Jadi ruang kosong, tak ada air lagi. Jadi apa yang akan berlaku kat sini bila berlakunya nyalaan lilin ni kita tahu dia adalah menghasilkan satu nyalaan api. Jadi kat sini apa yang membantu api tu menyala? Jadi ialah kandungan oksigen. Jadi kandungan oksigen. Jadi bila digunakan oksigen tu dalam balang ni akhirnya sampai satu tahap dia akan habis. Jadi apa akan berlaku kalau katakan oksigen dalam balang ni akan habis? Apa agak-agak akan berlaku? Boleh respon kat cikgu tak? Kalau katakan dalam balang tu, kan kita dah tahu tadi dalam komposisi udara tu dia ada campuran pelbagai gas. Dan kita tahu pembakaran memerlukan gas oksigen. Jadi apa yang akan berlaku jika kalau proses pembakaran tu dah gunakan semua gas oksigen dalam balang tu? Apa akan berlaku agaknya? Apa andaian kamu yang akan berlaku pada lilin tersebut? Boleh respon kat cikgu? Apa yang akan berlaku? Cuba. Boleh respon kat dalam chat? Ada dua perkara yang akan berlaku kat situ. Boleh respon? Agak-agak lah kalau katakan oksigen tu semua habis digunakan. Betul. Satu yang pertama sekali. Yang ni proses yang kedua, Arifin. Bagus, betul juga tu. Air naik ke balang. Paras air dia tak adalah naik sampai terlampau tinggi sangat. Dia akan naik sedikit. Berbanding pada peringkat asal. Sebab itu akan menandakan kandungan oksigen telah digunakan. Jadi yang paling penting sekali permulaan tu ialah kalau kita tengok, nyalaan api lilin tu semakin malap dan seterusnya dia akan padam. Padam itu menandakan gas oksigen telah digunakan. Jadi bila digunakan dan kita tahulah
bila pembakaran ni, gas karbon dioksida juga akan bertambah di dalam balang tu. Okey, jadi akhirnya air ni akan meningkat. Okey, paras air akan meningkat. Okey, betul Arifin. Okey, sebenarnya ada dah jawapan dia kat situ. Okey, saya nak tengok kamu membaca atau tidak membaca. Okey, faham tak ni? Okey, okey, saya nak semua orang type apa pemerhatian yang akan berlaku jika kita buat eksperimen ni. Okey, boleh type dalam chat. Saya nak kamu, siapa yang Arifin tambah satu lagi. Okey, yang lain saya nak tengok kamu ni berada di dalam kelas saya atau tidak. Okey, type cepat. Dua pemerhatian yang kita boleh nampak bila lilin tu diletakkan dalam balang yang berisi dengan udara. Okey, apa pemerhatian yang kita akan nampak? Okey, type. Okey, type dalam chat. Okey, api lilin terpadam. Okey, bagus. Okey, satu lagi. Okey, Akid tolong betulkan, jangan tulis lilin akan terpadam, api lilin. Okey, boleh ni? Cikgu nampak, cikgu takut macam ni bila kamu jawab dalam soalan peperiksaan tadi, dia tak berapa jelas. Okey, jadi kita takut tak dapat markah. Okey, lilin akan terpadam. Kita kena api lilin. Okey. Okey, paras air akan menaik. Okey. Okey, betul. Okey. Jadi itu adalah contoh-contoh pemerhatian yang kamu kena ingat. Okey, sebab kalau proses ni berlaku sebab dia nak menentukan komposisi gas oksigen yang ada dalam balang. Okey. Itu adalah pemerhatian. Nanti kamu boleh tengok balik. Nanti cikgu akan downloadkan dalam Google Classroom. Okey, jadi apa yang kita akan nampak macam ni lah. Okey, sekali lagi nampak. Okey, malam air akan naik. Okey, lepas tu akan padam. Okey, kalau padam tu apa maksud dia? Boleh respon tak kat cikgu? Cikgu dah baru beritahu tadi. Kenapa api lilin tu padam dalam balang? Okey, kehilangan oksigen. Okey, oksigen telah digunakan. Okey, jadi maknanya gas-gas lain terlibat tak? Hilang tak? Nitrogen hilang tak? Argon hilang tak? Terlibat atau tidak? Kalau kita buat eksperimen macam ni, ya atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Apa akan terjadi pada gas-gas lain? Okey, yang terlibat hanya gas oksigen. Gas-gas lain tu terlibat atau tidak? Cuba fikirkan. Terlibat atau tidak? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, pembakaran tu hanya menggunakan gas oksigen sahaja. Okey, tapi kita kena ingat kalau kita fikir dengan lebih mendalam lagi, sebenarnya pembakaran tu bila dia terbakar, dia membebaskan gas karbon dioksida. Okey, betul Kamarul. Okey, tidak. Okey, jadi yang lain tu tidak. Cuma yang akan berlaku ialah oksigen dan gas karbon dioksida saja. Gas karbon dioksida tu mungkin akan ada pertambahan peratusan gas karbon dioksida. Okey, jadi gas karbon dioksida kita tadi dalam udara tu tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Boleh respon kat cikgu? Okey, dalam udara tadi, gas karbon dioksida kita terlampau tinggi ke terlampau rendah? Dan kamu ada respon tadi, kalau gas karbon dioksida ni terlampau tinggi akan berlakunya pencemaran udara. Okey, jadi cikgu nak tanyalah. Okey, kandungan gas karbon dioksida tu, betul, bagus. Maknanya dia bermula daripada rendah. Jadi apa akan berlaku kalau katakan kita berlakunya pembakaran? Okey, apa akan berlaku pada kandungan gas karbon dioksida tu? Meningkat ke atau bertambah? Meningkat atau bertambah? Okey, kalau tak ada apa-apa aktiviti, betul. Dia akan jadi rendah. Tapi kalau terlampau banyak aktiviti, apa dia akan jadi? Peratusan tu akan menaik ke atau menurun? Okey, kalau tak silap cikgu tadi ialah gas karbon dioksida dalam udara
campuran dia, okey, kita combinekan tadi, kita dapat lebih kurang dalam 0.03%. Kalau tak silap cikgu lah. Okey. Okey, jadi apa akan berlaku? Dia akan naik tak sedikit kandungan gas karbon dioksida daripada kesan pembakaran lilin tadi? Ya atau tidak? Meningkat atau tidak gas karbon dioksida tu? Tidak. Okey. Okey, itu Aina. Yang lain? Yang lain? Macam cikgu ajar Aina seorang ni. Kamarul. Yang lain ni mana ni? Akid. Tu je respon. Apa lagi respon tadi cikgu tengok? Okey. Okey. Syafura ada. Arifin pun ada. Okey lah. Okey. Okey, cikgu nak ada interaksi antara kelas kita ni. Okey. Okey, faham ni setakat ni boleh jelas eksperimen yang pertama ni? Okey, jadi sebenarnya akan ada berlaku pertambahan sedikit. Okey, peratusan tu akan bertambah sedikit. Okey, sebab kesan daripada pembakaran. Jadi apa yang akan berlaku kalau kita buat kesimpulan dia, oksigen tu akan berkurangan. Jadi akan berlaku pertambahan gas karbon dioksida. Okey, jadi kalau kita dah tengok daripada eksperimen ni, kalau kita buat pembakaran terbuka tu dekat depan rumah ni, baik atau tak baik? Baik atau tidak baik? Kita dah tahu tadi pembakaran ni akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, kalau kita buatlah secara besar-besaran ni, baik atau tidak baik? Okey, tidak baik. Okey, kenapa tidak baik? Lepas tu kita pergi tebang pula semua pokok. Kita tebang pula semua pokok. Ingat, pokok ni adalah satu mesin yang terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk memproses gas karbon dioksida. Okey, dia bukannya pokok saja, tumbuhan-tumbuhan hijau yang menjalankan proses gas karbon. Menjalankan proses fotosintesis. Yang menggunakan karbon dioksida. Jadi akhirnya dia akan kembalikan semula gas oksigen di dalam udara. Jadi ini adalah sumber yang sangat penting bagi tumbuhan hijau. Okey, boleh ni faham? Okey, kepentingan gas dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama kita tengok, kalau kita dah tengok tadi dalam komposisi gas dalam udara dia ada oksigen. Okey. Jadi dia gunakan untuk respirasi sel. Okey, berlaku pada manusia, berlaku pada mikroorganisma. Okey, kalau berlaku dekat mikroorganisma ni dia menggunakan oksigen. Okey, kita panggil dia aerobik. Okey, iaitu menggunakan oksigen. Okey, kemudian membantu pembakaran, kimpalan, pemotongan logam dan sebagainya. Okey, banyak lagi kegunaan oksigennya. Okey, yang kita dapat senaraikan kat sini hanya 3 sahaja. Okey, bagi gas karbon dioksida, ia digunakan sebagai alat pemadam api. Itu sebab kita tengok, dalam alat pemadam api ni, karbon dioksida ni tidak membantu pembakaran. Itu yang digunakan karbon dioksida. Tapi karbon dioksida tu dalam bentuk kering. Dan serbuk. Kemudian fotosintesis. Kemudian pembuatan minuman berkarbonat. Itu gas-gas yang kamu minum dalam air bertin yang ada gas tu, karbonat gas tu. Itu adalah ada kandungan gas karbon dioksida. Kemudian kita karbon sebagaimana yang cikgu cakap tadilah. Seterusnya ialah nitrogen. Penghasilan asid nitrik, amonia dan pewarna. Kat sini kita tengok juga. Penghasilan nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Liquid nitrogen tu. Kalau kamu tengok ni, macam kalau kamu tengoklah dalam wayang-wayang ke atau dalam filem tu. Kalau liquid nitrogen ni bocor, dia macam bentuk asap keluar, kena pada orang. Dan akhirnya orang tu akan menjadi
beku dan sebagainya. Okey, itu liquid nitrogen lah. Okey, dalam bentuk cecair. Okey, seterusnya ialah kita nitrogen. Okey, ni yang penting. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok gas nadir. Okey, dalam kumpulan berapa kita belajar jadual berkala ni? Gas nadir, gas adi, gas bangsawan, ada yang cikgu sebut itu tadi lah. Okey, dalam kumpulan berapa ni? Boleh respon kat cikgu dalam jadual berkala? Dah belajar jadual berkala ke belum? Dah belajar jadual berkala ke belum? Sebut. Dah pun tak nak. Tak nak type. Okey, agak dalam kumpulan mana ni? Dalam jadual berkala. Okey, betul. Dia dalam kumpulan logam. Okey, dalam jadual berkala. Okey, kalau kita ikut laju tu, dia adalah dalam kumpulan 18. Okey, dalam kumpulan yang laju yang ke-18. Tapi gas nadir ni adalah dalam kumpulan 8. Okey, faham ni? Boleh ni? Jelas? Okey, jadi kita tengok contoh-contoh gas nadir. Okey, iaitu helium. Okey, kita tahu gas helium ni adalah gas yang digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Krypton, ni yang cerita kalau siapa tengok cerita Superman tu, planet meletup, dia kata planet tu adalah planet kryptonite. Jadi cikgu rasa mungkin dia ambil nama planet tu adalah salah satu dalam jadual berkala. Tapi kalau kita tengok krypton yang sebenar digunakan ialah untuk lampu kamera cahaya kilat, flash. Kita panggil flash kan. Okey, kemudian argon, okey, mengisi mentor berfilament. Okey, xenon, okey, membuat ubat bius. Radon, okey, merawat pesakit kanser. Neon ni yang paling famous sekali lah. Lampu iklan, okey, dan lampu pendaratan di landasan kapal terbang. Okey, jadi kita nampak gas nadir ni sendiri dia mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Kan cikgu dah cakap tadi dalam fakta, okey, kalau katakan dalam gas tu bercampur sekalipun, tetapi dia memainkan sifat fizik dan sifat kimia yang berbeza. Jadi dengan adanya sifat fizik dengan sifat kimia yang berbeza ni, dia akan menghasilkan fungsi-fungsi yang berlainan. Okey, itu adalah gas nadir. Okey, kita tengok oksigen. Okey, ni adalah kegunaan. Okey, respirasi, untuk welding. Okey, ni membantu pembakaran. Okey, dan sebagainya. Okey, itu adalah oksigen. Okey, ni adalah gas karbon dioksida. Okey, alat pembakaran. Okey, alat pembantu pembakaran. Alat pemadam api, Okey. Okey, fotosintesis. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni juga proses fotosintesis. Okey, dia ambil, okey, guna dan bebaskan gas oksigen. Okey, ni adalah air bikarbonat. Okey, ni adalah nitrogen. Okey, ni yang cikgu cakap tadi lah. Kalau liquid nitrogen ni biasa untuk nak mengeraskan sesuatu bahan, objek dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian yang ni kalau kita tengok kat sini ia membentuk amonia. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok ini adalah proses kita nitrogen. Okey, kalau kita tengok pula daripada persamaan kat sini, ini adalah proses penghasilan amonia lah. Okey, amonia. Okey, ada komponen nitrogen kat sini. Okey, itu adalah kegunaan nitrogen. Okey, ini adalah kegunaan gas nadir atau helium. Belon udara. Ni belon udara. Ni ialah belon kaji cuaca tadilah. Okey, ni contoh dia. Okey, ni adalah gas nadir, krypton. Okey, yang flash. Yang kuat. Cahaya kilat tadi kan. Okey, ni argon. Okey, ada dalam mentol. Okey, xenon. Okey, untuk anestetik, anestesia. Okey, ini adalah untuk kegunaan perubatan.
Okey, ni Rodon untuk treatment kanser dan sebagainya. Okey, ni adalah gas nadir. Okey, dia ada neon kat sini. Okey, jadi lampu ni dia akan mengawal pendaratan kapal terbang tu lah. Jadi kapal terbang tak bolehlah mendarat kat sini. Dia dah tulis itu not here tadi kan. Okey, jadi dia makna bahagian ujung ni. Okey, ni adalah lampu iklan lah. Biasa digunakan lampu iklan. Okey, kita karbon dan kita oksigen. Okey, ni adalah kita karbon. Okey, jadi kita boleh bagikan kat sini. Bagi dua lah sebenarnya. Kita bagi dua. Okey, satu ialah udara. Okey, kemudian satu ialah tanah. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama sekali, okey, kita start daripada gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, yang pertama apa akan berlaku bila ada gas karbon dioksida dalam atmosfera ni, okey, atau dalam udara ni, kemudian gas karbon dioksida ni akan diambil oleh pokok secara proses fotosintesis. Okey. Jadi apa yang akan berlaku pula? Okey, jadi bila proses fotosintesis sudah berlaku, dia akan menghasilkan gas oksigen dan oksigen ni boleh juga diambil semula oleh pokok dan membebaskan semula gas karbon dioksida ni ke udara melalui proses respirasi. Okey. Okey, jadi itu adalah kegunaan dia. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya, kalau kita tengok yang seterusnya, okey, apa yang akan berlaku? Okey, tumbuhan hijau ni dia akan mati. Okey. Okey, jadi apa yang akan berlaku? Proses pereputan akan berlaku. Okey, kat sini sama juga dengan haiwan. Okey, haiwan ni pun boleh mati, dan selain daripada tu, haiwan ni juga makan tumbuhan hijau. Okey, jadi kedua-dua ni akan mati. Okey, biasanya kalau pereputan bagi proses pokok ni biasanya dijalankan oleh kulat pereputan. Okey, kalau tumbuhan ni ialah lebih kepada bakteria pereputan. Okey, jadi ni adalah hasil dia lah, organisma mati. Okey, kemudian dia membentuk bahan api fosil. Okey, jadi bahan api fosil ni akan digunakan pada kenderaan dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah benda yang kamu kena ingat. Okey, jadi akhirnya kita ingat jugalah manusia pun boleh mati dan sebagainya. Okey, dia jadi organisma mati dan akhirnya mengembalikan gas karbon dioksida ke udara. Okey, ini adalah proses. Okey, kita tengok pula pada haiwan ni juga menjalankan proses respirasi sama juga dengan pokok atau tumbuhan hijau. Okey, juga membebaskan gas karbon dioksida dan akhirnya proses organisma ini mati. Okey, pokok atau haiwan ni mati juga, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, nampak tak? Kita punya proses penghasilan gas karbon dioksida ni, mereput itu juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh faham? Kita karbon? Boleh? Kamu ingat je yang pertama sekali, first sekali, ingat je kalau tumbuhan tu kita bagi dua. Satu ialah di udara. Okey, makna kita tu kita bagi dua, satu udara, satu tanah. Okey, jadi kat tanah tu apa akan berlaku? Okey, dekat udara tu apa yang akan berlaku? Okey, faham? Kita karbon ni. Boleh? Okey. Aina yang lain macam mana? Aina je faham ni. Nak murid cikgu hari ni 5 orang je masuk kelas. Ya, agak dia orang tengok video rakaman lah, tu je. Cikgu boleh bantu. Okey, kita pergi kepada kita oksigen. Okey, jadi ni adalah nama-nama proses dalam kita oksigen. Okey, kalau kita tengok, biasanya yang membekalkan gas oksigen ialah satu saja, iaitu proses fotosintesis. Okey, kebanyakan yang lainnya adalah proses penggunaan oksigen. Contoh, respirasi, pembakaran, pengaratan, respirasi. Okey, kita tengok ni. Okey, ni respirasi tumbuhan, ni respirasi haiwan.
Okey, jadi harapkan benda ni mereput dulu, terutamanya benda-benda yang hidup ni. Okey, dia akan kembali semula ke atmosfera. Okey. Okey, jadi ke atmosfera. Okey, kemudian seterusnya melalui proses-proses yang seterusnya lah. Okey, fotosintesis dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini, hanya ada satu proses saja akan menukarkan gas oksigen, yang selebihnya adalah aktiviti-aktiviti semula jadilah. Yang ni mungkin kebakaran ni bukan aktiviti semula jadi. Pengaratan, respirasi dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi kalau kat sini kita tengok, banyak tak oksigen ni boleh dibekalkan ke dalam udara jika kita tebang pokok? Banyak atau sedikit? Kalau kita tebang pokok, apa akan berlaku? Jumlah oksigen dalam udara. Sikit atau kurang? Sikit, kurang atau banyak? Sikit dan kurang tu lebih kurang sama lah. Sikit atau banyak? Jadi elok tak kita tebang pokok ni secara tidak terkawal? Elok atau tidak? Apa yang akan berlaku kalau kita tebang pokok ni terlampau banyak? Apa akan berlaku? Hero cikgu tak nak jawab pun. Senyap ni. Kalau cikgu tebang lah banyak pokok ni, tak ada kawalan, apa yang akan cikgu simpan dalam udara terlampau banyak? Apa yang akan berkurangan dalam udara? Boleh respon. Sebenarnya pun ni ulangan je daripada yang awal tadi. Oksigen akan berkurangan. Satu lagi. Apa yang akan meningkat? Ini aktiviti yang disenaraikan. Kita tak cerita lagi bawa kenderaan dan sebagainya. Apa lagi? Oksigen akan berkurangan dan gas karbon dioksida akan meningkat. Kamu kena ingat. Perkaitan antara dua ni. Kalau berlakunya oksigen ni berkurang, dia mesti berkait rapat dengan gas karbon dioksida. Dan satu lagi cikgu cakap tadi, kalau gas karbon dioksida terlampau banyak ni, dia adalah kesan apa tu? Kita panggil kesan apa tu? Kesan yang sangat penting. Orang selalu membincangkan kesan ni. Kesan apa tu? Kesan apa? Kalau peningkatan gas karbon dioksida terlampau banyak. Gas rumah hijau. Kesan rumah hijau. Faham ni? Jelas? Jadi apa yang kita boleh kata kat sini? Salah satu penyumbang gas rumah hijau apa dia? Kalau kita dah tengok kat sini. Oksigen berkurang, karbon dioksida meningkat. Gas apa yang kita boleh katakan salah satu yang menyumbang kepada gas rumah hijau ni? Gas apa katnya? Gas karbon dioksida. Faham tak ni? Jelas? Okey ke? Orang yang sama Aina baguslah Aina. Yang lain ni senyap je. Cikgu harap faham lah ada apa-apa masalah tak setakat ni? Kita dah masuk kitar karbon, kita dah masuk kitar oksigen. Faham tak? Buat respon dalam chat. Faham atau tidak faham? Okey ke tak okey ni? Jadi andaian cikgu macam senyap ni agak faham lah kot. Jadi itu adalah dua kitar yang kita bincangkan. Kita tengok apa perbandingan antara kitar karbon dengan kitar oksigen.
Okey, kita tengok kita karbon. Okey, edaran karbon dan sebatian karbon di bumi. Kalau kita oksigen ni, mesti edaran oksigen lah. Okey, dan sebatian oksigen di bumi. Okey, kalau kita tengok kita karbon, okey, melibatkan karbon dioksida diserap, okey, dari udara, dan karbon dioksida dibebaskan semula ke udara secara berterusan. Okey, kalau melibatkan kita oksigen, melibatkan oksigen diserap dari udara dan oksigen dibebaskan semula ke udara secara berterusan. Okey, maksud dia kat sini lah macam ni lah. Kalau ada kita karbon ni, kita yang membebaskan gas karbon dioksida. Okey, kita oksigen ni, kita yang membebaskan gas oksigen sahaja. Okey, seterusnya, okey, apa ciri yang kita tengok kat sini ialah karbon dioksida diserap dari udara, okey, melalui fotosintesis. Okey, bagi kita oksigen ialah oksigen diserap dari udara melalui pembakaran, respirasi dan pereputan. Okey, ni semuanya adalah yang bila cikgu sebut pembakaran, respirasi dan pereputan ni lebih kepada aktiviti mikroorganisma tersebut. Okey, atau organisma tersebut. Okey. Okey, seterusnya ialah kita karbon. Kita tengok sini karbon dioksida dibebaskan ke udara melalui pembakaran, respirasi, pereputan. Okey, kemudian oksigen dibebaskan ke udara melalui fotosintesis sahaja. Okey, aktiviti banyak, prosesnya satu. Lepas tu kita pula dengan betapa hebatnya pergi tebang semua pokok. Okey. Jadi Malaysia ni masih lagi okey. Okey, tak ada masalah. Okey, masih lagi banyak lagi kawasan-kawasan hijau dia. Terutamanya kawasan-kawasan hutan simpan negara. Okey, kat Pahang, okey, kat Sarawak dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Okey, maintain je. Tapi maintain dia tidak boleh terlampau tinggi. Dia mesti minima dia ialah 0.03% sahaja. Okey, kemudian mengekalkan kandungan oksigen dalam udara. Sama juga. Okey, oksigen ni pun tak boleh keluar secara terlampau banyak. Okey, mungkin kandungan dia mesti ada dalam komponen udara tu lebih kurang 23% saja. 22-23%. Okey, itu adalah kandungan oksigen dalam udara. Okey. Okey, langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon. Okey, yang pertama, okey, yang ni sebenarnya cikgu dah terangkan daripada mula lagi isu ni. Okey, isu dia ialah pemanasan global. Okey, jadi pemanasan global ni ialah salah satu isu utama bagi kitaran. Okey, jadi kita tahulah kesan rumah hijau. Okey, kalau kita tengok asap pada kilang ni terlampau banyak, jadi dia akan meningkatkan suhu. Okey, jadi akhirnya bumi ni akan menjadi panas. Okey, jadi ingat pemanasan global tu nama besar. Di bawah pemanasan global tu, contoh-contoh dia ialah kesan rumah hijau. Okey, tapi sebenarnya banyak lagi. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, antara kesan gangguan yang berlaku pada kitaran tersebut ialah penebangan pokok, pembakaran terbuka, penggunaan racun serangga, pelepasan asap daripada kilang-kilang, dan penggunaan CFC. Bila kita sebut CFC ni, kamu ingat je spray can tu. Spray can ni tak semestinya yang sembuh serangga tu. Dia juga boleh juga yang mengecat, dan sebagainya. Banyak kegunaan yang ada dalam botol-botol aerosol ni. Semua, jadi bila selagi kita namakan dia penggunaan aerosol, jadi ini sebenarnya banyak menggunakan gas CFC. Tapi cikgu tengok ada setengah negara pun dah tak gunakan sangat CFC sebab dia nak selamatkan pencemaran. Dia menggunakan bentuk yang lain. Contoh HCH, depan tu ada H, HCFC. Itu antara contoh lah kesan-kesan gangguan. Kaedah mengatasi gangguan. Yang pertama, menyediakan hutan simpan. Kenapa hutan simpan ni perlu dikekalkan? Boleh respon kat cikgu tak?
hasil daripada apa yang kita belajar tadi. Pembakaran, penggunaan oksigen, lepas tu karbon dioksida meningkat. Karbon dioksida ni kemudiannya diproses balik oleh tumbuhan hijau. Okey, tumbuhan hijau tu ambil gas karbon dioksida, tukarkan balik kepada bentuk oksigen. Okey, jadi kenapa setiap negara ni dia banyak ada satu-satu kawasan tu dia jadikan hutan simpan. Dekat Negeri Sembilan ni kat mana hutan simpan yang kita boleh jumpa tu? Boleh beritahu cikgu tak? Kat mana hutan simpan ni? Bagikan cikgu satu nama hutan simpan yang ada di persekitaran kawasan rumah kamu ke, okey, atau kampung kamu ke, negeri kamu. Cikgu nak Negeri Sembilan je. Cikgu tak nak negeri lain. Kat mana tu kita boleh jumpa hutan simpan ni? Ni untuk generasi yang akan datang ni hutan simpan ni. Apa tujuan hutan simpan tu sebenarnya? Kenapa tidak boleh diusik? Kalau diusik, kamu akan boleh ditangkap dan boleh didakwa. Kebun, okey, Kamarul, okey, kebun tak? Dekat kebun kat mana tu, Kamarul? Hutan Lipur, okey, hutan Lipur mana? Namakan satu. Yang paling simple sekali nak pergi Seremban tu. Nak tengok Gunung Datuk dan sebagainya tu. Hutan Lipur apa tu? Hutan Lipur mana? Ulu Bendul kan? Tu salah satu hutan simpan. Tapi kalau terbesar kat negara kita apa tu? Kat mana tu? Yang paling besar sekali hutan simpan. Okey, dekat belah Semenanjung lah. Agak kat mana tu? Taman Negara kan? Taman Negara Pahang. Okey, Pahang. Okey, lepas tu ada Taman Negara Rompin. Rompin tu, kalau tak silap cikgu ada 3 tu sempadan tu. Okey, Pahang, Johor dan Negeri Sembilan. Okey, kat situ pun juga ada hutan simpan. Jadi untuk nak elakkan daripada proses karbon dioksida ni terlampau banyak lah. Okey, terlampau banyak berada di dalam udara. Sebab kita perlu kekalkan sebanyak 0.03%. Okey, kemudian penebangan pokok secara terkawal atau secara pilihan. Kita tak nak lah bila berlakunya penebangan pokok tu, okey, janganlah masukkan bulldozer. Tahu tak bulldozer ni? Tahu tak bulldozer? Faham tak ni? Bulldozer, tahu tak apa maksud bulldozer? Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia bulldozer. Tak? Okey, Aina je. Yang lain tahu ni kot. Tahu ke tak ni bulldozer? Okey, pernah tengok tak bila dekat hutan tu ada satu macam bentuk traktor tu? Dia bukan traktor juga. Ialah macam lebih kurang traktor lah. Tapi dia berantai. Dia ada rantai. Pernah tengok tak? Lepas tu depan dia tu ada bucket. Macam bucket tu bukannya apa, besen. Okey. Bucket. Depan tu. Pernah tengok tak tu? Dalam TV lah. Dalam TV. Jadi bila benda ni naik je ke atas tu, dia akan tolak ratakan pokok dan sebagainya. Jadi dia akan, maknanya pokok-pokok yang kecil lagi semua akan musnah lah. Okey, faham tak ni? Tu yang kita panggil bulldozer tu. Dia bukannya berpilih, dia akan tolak semua sampai terang kawasan hutan tu. Okey, jelas ni? Okey, jadi kena tengok lah bila nak tebang pokok tu, kena tengok pokok tu mestilah mempunyai saiz. Kalau pokok, kita tengok pokok hutan tu atau pokok balak tu, besarnya saiz tu macam jari kelengking kita, takkanlah kita nak tebang juga. Itu benda yang satu perkara yang sangat tidak logik. Okey, kemudian yang seterusnya kita boleh buat penanaman semula pokok balak. Okey,
Okey, makna okey, betul. Kita tak boleh elakkan kemajuan. Kemajuan ni okey, kemajuan sebuah negara sebab kita nak terus bergerak ke hadapan. Okey, jadi maknanya ada antara sumber-sumber alam tu kita terpaksa ambil terlampau banyak dan sebagainya. Tapi kita ingatlah, ambil banyak kita kena ganti pun banyak. Ambil sedikit pun kena ganti sedikit. Itu adalah contoh penanaman semula pokok balak. Okey, jadi ini adalah antara contoh. Okey, 3 contoh ni. Okey, kemudian satu lagi kamu kena ingat, okey. Okey, pembebasan asap secara berlebihan. Okey, ini sebenarnya adalah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, okey, yang telah diwartakan pada tahun 1974. Okey. Jadi akta ni ingat je, kalau pembebasan asap ialah Akta 127. Okey, itu antara contoh lah. Ni siapa besok satu hari nak jadi peguam, dia kena ingatlah perundangan ni, akta dan sebagainya. Okey, kemudian mengelakkan penggunaan racun serangga secara tidak terkawal. Okey, secara jujur lah, macam contoh cikgu nak tanya kita kat rumah lah. Saya rasa cikgu pun ada jugalah. Okey, kalau kita nampak seko, adakah kita spray tu sikit ke banyak? Kata kita nampak, seko nyamuk ni. Lepas tu kita gunakan spray kita tu kat rumah tu sikit ke banyak? Boleh respon kat cikgu tak? Banyak kan? Terutamanya kalau kadang-kadang lipas tu sampai kau kejar kan. Tak selagi lipas tu tak basah mandi dengan racun serangga tu, aerosol tu, selagi tu lah kau akan spray. Jadi kita takut, tapi tu tak ada masalah lah kalau dalam rumah kan. Okey, cuba bayangkan kalau kita spray di kawasan hutan, okey, kawasan pertanian dan sebagainya. Okey, apa akan berlaku? Ya, betul, memang ada serangga perosak. Tapi bila kita spray secara besar-besaran, jadi kita akan musnahkan apa pula kat situ? Apa agaknya? Cikgu bagi clue dia, apa yang paling penting dekat bunga tu? Apa yang kita akan musnahkan kalau kita gunakan secara besar-besaran, mass, secara besar-besaran. Okey, apa yang akan berlaku? Okey, kalau katakan kita guna kat kawasan pertanian atau hutan, sebenarnya kita bukan bunuh hanya serangga perosak. Kita akan membunuh serangga yang berfaedah. Okey, serangga berfaedah ni apa contoh dia? Apa fungsi dia? Apa fungsi serangga berfaedah tu? Boleh respon kat cikgu? Kita dah belajar bunga dan sebagainya. Apa fungsi serangga berfaedah tu? Okey, lebah, betul. Setuju, cikgu setuju, Aina. Apa fungsi dia sebenarnya, lebah tu? Okey, dan sebagainya. Macam contoh, okey, kita nak bunuh ulat, okey, serangga-serangga yang merosakkan pokok tu. Dalam jangka masa yang sama, kita pergi pula bunuh, contoh yang kalau cikgu tunjuk gambar tu, ladybird. Ladybird ni yang kumbang yang ada tumpuk hitam dan merah tu. Okey. Tu ladybird. Ladybird ni yang bagusnya, kenapa kalau kita tengok ladybird banyak tu, benda tu kita kata okey, ladybird ni ada banyak kat sini sebab dia nak makan serangga perosak pada pokok. Okey. Macam lebah, kita tahu, okey, kalau kita buat semburan secara besar-besaran dekat kawasan tu, okey, dia boleh mati dan sebagainya. Okey, jadi maknanya kat sini ejen penembungaan tidak akan ada lah, matilah. Jadi penembungaan tu tak akan berlaku lah. Jadi pokok bunga tadi tidak disenyawakan dengan bunga jantan dan sebagainya. Okey, akhirnya bunga tu akan layu dan tidak menghasilkan apa-apa fungsi. Okey, sepatutnya bunga tu patutnya boleh jadi buah. Jadi dah terbalik pula, dia hanya gugur dan sebagainya. Okey, seterusnya menggantikan penggunaan CFC kepada HCFC yang lebih mesra alam. Okey.
Okey, itu adalah ni. Okey, jadi kita teruskan kepada sebelum kita teruskan kepada penilaian. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okey, jelas tak ini komposisi udara? Dia agak simple je ini. Tak ada kompleks sangat pun. Kita kena tahu dalam udara ada apa. Lepas tu kita tahu dia adalah bentuk apa, campuran. Okey, lepas tu kita dah belajar tadi contoh-contoh kegunaan gas yang ada dalam udara. Okey, lepas tu kita tengok apa fungsi dia. Okey, lepas tu kita belajar tentang kitar. Okey, ada berapa kitar yang kita kena belajar tadi? Kitaran itu ada berapa kitaran yang kita kena belajar? 1 ke 2? Kalau peringkat lebih tinggi, kitaran ni banyak sebenarnya. Okey, bukannya setakat oksigen dan karbon saja, dia boleh pergi sampai kepada bentuk-bentuk lain. Kitar air, saya rasa kitar air ni kamu dah diajar masa di sekolah rendah dan sebagainya. Okey, itu adalah salah satu kitaran yang utama dekat bumi ni lah. Okey, okey, bagus Aina, ada 2. Kita dah belajar kitaran tadi, oksigen dan kitar karbon, dan dia berkait antara satu sama lain. Okey, kita boleh katakan very close partner lah. Okey, jadi makna yang paling baik sekali. Okey. Okey, jadi kita teruskan yang seterusnya. Okey, saya nak kamu salin penilaian hari ini. Okey, soalan-soalan ni. Okey, boleh salin? Okey, siapa yang dah siap salin, kamu tulis dah. Okey, jadi kalau yang soalan yang pertama ni, udara merupakan campuran gas, padankan jenis gas dengan peratusnya dalam udara yang betul. Jadi maknanya kamu tariklah mana. Okey, kata karbon dioksida, tarik garisan ni. Ini adalah 78%. Nitrogen, okey, 0.03%. Oksigen, okey, 21%. Ini adalah dia masukkan dengan okey, padankan yang betul. Okey, kemudian beri 3 contoh gas nadir. Okey, saya dah senaraikan tadi banyak. Okey, kamu boleh tengok tadi. Okey, kemudian namakan 2 kitar semula jadi gas yang mengekalkan kandungan gas dalam udara. Ini cikgu nak kamu fikir. Okey, kebatnya. Cari maklumat, analisis. Okey, lepas tu berikan jawapan. Okey. Okey, dah siap salin? Okey, dah boleh respon? Okey. Okey, kita test satu kat sini. Karbon dioksida ni berapa peratus? Respon dalam chat. Saya nak semua orang respon. Okey. Aina, okey, yang lain? Aina je jawab, yang lain? Okey, bagus. Okey, 0.03%. Yang tak jawab tu cikgu harap kamu faham lah Okey, okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, jadi cikgu minta tolong, okey, lepas ni cikgu akan gerakkan semula pentaksiran, okey. Kamu kena alert dalam WhatsApp Okey, jadi tu pesan cikgu lah. Okey, jadi cikgu tak ada tetapkan untuk berapa hari dan pentaksiran kamu tu cikgu akan bagi ke dalam grup. Okey, kamu jawab sekali saja. Jadi markah tu akan adalah penentu markah PBD kamu. Okey? Okey, jadi tak ada apa-apa. Okey, jadi cikgu nak kamu bersedialah. Okey. Pentaksiran kita dah buat secara rasmi, yang besar ialah ada 3 kan. PBD 3. Okey, pentaksiran yang kecil kita ada juga buat, iaitu contoh dia projek. Okey, lepas tu kamu jawab soalan lepas kelas PDPR, PDPC. Tu semuanya adalah pentaksiran tu. Tapi yang pentaksiran yang cikgu nak cerita ni pentaksiran yang besar tu.
Okey, kita dah buat sampai PBD mana tu? Analisis. Okey, kalau tak silap cikgu, kita dah buat PBD 3 kan? Yang rasmi kan? Okey. Hari-hari sebenarnya ada pentaksiran. Okey. Jadi saya nak kamu bacalah 4, 5, 6, 7 on the way. Cikgu akan bagi. Okey, paling kurang pun, kalau katakan paling kurang pun cikgu akan bagi 1. Tapi kita dah masuk bab 7 ni, cikgu rasa cikgu tak nak tangguh lagi lah. Yang rasmi tu cikgu akan bagi banyak sikit. Okey. Jadi kamu kena ingat yang benda-benda pentaksiran ni, soalan-soalan yang cikgu bagi ni, semuanya cikgu nak tengok dalam buku esei 2 kamu. Okey, jangan lupa tu. Okey, jadi saya rasa tak ada apa lagi. Kita dah masukkan bab ni, jadi kita teruskan lagi. Kalau tak silap ada 2 standard kandungan lagi lah kita nak habiskan untuk topik ni. Okey, so belajar. Okey, kita tengok kita punya sekolah pun telah digerakkan ke Oktober. Lama sangat duduk kat rumah ni. Okey, jadi kamu kena peka. Jadi kawalan diri ni adalah daripada diri kamu sendiri, bukan daripada keluarga kamu. Okey, yang terbaik sebenarnya ialah diri kamu sendiri. Kadang-kadang family pun dia boleh suruh kamu, tapi kalau kamu tak nak buat, nak buat macam mana? Okey, jadi kamu kena fikir. Okey, kamu kena fikir bila kamu duduk kat sini, okey, akan datang kamu nak jadi apa. Jadi kamu kena bergerak ke arah apa yang kamu nak jadi itulah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, siapa yang hadir, okey, sentiasa bersedia. Okey, dan tolong ingat, okey, minggu depan kita akan buat pentaksiran rasmi bagi PBD. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum.